Tuan-tuan boleh buka perkara 37 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 37 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan mewajibkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi negara untuk melafazkan suatu sumpah. Dan saya menganggap ini sebagai sumpah negara. Yang di-Pertuan Agong diwajibkan oleh perlembagaan. Bukan Yang di-Pertuan Agong suka-suka nak bersumpah. Yang di-Pertuan Agong diwajibkan untuk bersumpah, melafazkan suatu sumpah. Dan sumpah itu dilakarkan di dalam jadual keempat Perlembagaan Persekutuan. Apa yang wajib disumpah ni? Yang di-Pertuan Agong wajib bersumpah atas nama Allah. Wallahi wabillahi watallahi. Maknanya negara kita, sebuah negara yang dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi sekular, tetapi sebenarnya di dalam perlembagaan mewajibkan Yang di-Pertuan Agong bersumpah. Dan sumpah itu dilafazkan atas nama Allah. Pada saya ini hati kepada perlembagaan. Di mana Yang di-Pertuan Agong bersumpah, diwajibkan bersumpah, berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi wabillahi watallahi. Apa yang disumpahkan? Antara perkara yang wajib disumpah ialah untuk memelihara agama Islam pada semua masa. Maknanya, perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan yang menjadi undang-undang tertinggi mewajibkan ketua tertinggi negara Yang di-Pertuan Agong bersumpah untuk memelihara agama Islam. Yang selari dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Kewajipan untuk menegakkan Islam itu juga terkandung di dalam perlembagaan negara kita. So, pada hari ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita melakukan sedikit jihad, bersungguh-sungguh, jihad al-fikr, jihad pemikiran, merubah pemikiran kita daripada menganggap negara kita sebagai sebuah negara sekular kepada beranggapan bahawa negara kita adalah sebuah negara Islam yang meletakkan kewajipan kepada kita seluruhnya untuk memartabat dan mendaulatkan agama Islam sebagai agama negara kita. Selepas nyanyian lagu Negaraku, para hadirin telah dipersembahkan dengan tayangan klip video pendek yang bertajuk Seminar Kelestarian Keselamatan Negara, Cabaran Fahaman Radikal dan Ekstremisme terhadap Keselamatan Negara.
Sebagai kesimpulan adalah diharapkan kertas putih ini dapat menjelaskan dengan lebih mendalam tentang IS dan ancamannya kepada keselamatan negara. Sebelum acara perasmian, terlebih dahulu, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal memberikan ucapan penghargaan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Intan dan JAKIM atas inisiatif menganjurkan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, penganjuran seminar ini merupakan respon strategik pada perkembangan semasa dunia berkaitan dengan keganasan yang memberi pengaruh negatif kepada rakyat, Malaysia termasuk penjawat awam. Pengaruh gerakan radikal dan kumpulan militer yang disebarkan melalui internet dan media sosial telah sedikit sebanyak berhasil menginfluence atau mempengaruhi pemikiran sebahagian anggota masyarakat, terutamanya generasi muda di negara ini. Senario ini diburukkan lagi dengan kewujudan kumpulan yang menggelar diri mereka sebagai ISIS atau Islamic States of Iraq and Syria ataupun ISIL iaitu Islamic States of Iraq and the Levant ataupun IS iaitu Islamic State. Kumpulan ini telah mempengaruhi pemikiran sebagian umat Islam dari serata pelosok dunia untuk menyertai kumpulan tersebut. Lebih malang lagi terdapat rakyat Malaysia dan penjawat awam yang juga terpengaruh dan terlibat dalam kumpulan ini. Walaupun jumlah yang terbabit secara langsung masih kecil, namun penglibatan warga Malaysia termasuk penjawat awam dari pelbagai lapisan dalam gerakan militan ini telah meninggalkan impak negatif dan kepada imej negara dan khususnya dan perkhidmatan awam. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa peka bahawa rakyat dan penjawat awam perlu diberi kesedaran berhubung dengan ancaman keganasan tersebut. Oleh itu, seminar ini merupakan satu usaha berterusan pihak kerajaan untuk membendung dan menyedarkan penjawat awam akan bahaya pahaman radikal dan ekstremisme ini. Saya berkeyakinan bahawa seminar ini akan menjadi titik mula kepada Intan dan JAKIM bagi mengadakan kolaborasi strategik seterusnya pada masa akan datang, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang melibatkan penjawat awam. Untuk itu, saya amat berbesar hati sekiranya semua kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dapat menyediakan platform kepada JAKIM bagi memberi penerangan berkaitan jihad kepada penjawat awam. Acara diteruskan dengan amanat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharom. Seterusnya, beliau merasmikan seminar ini dengan tayangan video pelancaran buku jihad dan konsepnya.
tentang AS dan juga jihad dengan AS ni. Kita dah bincang dulu, kita mengatakan AS ini mengelirukan dan juga jihad itu tidak menepati jihad yang dikehendakkan oleh Islam. Hari ini kita telah tegaskan bahawa menyertai atau memihak atau membantu atau menolong AS ini adalah tidak boleh di dalam Islam atau dalam bahasa mudahnya haram. Dan ianya pergi berjihad itu bukan jihad yang diiktiraf oleh Islam. Kerana jihad dalam Islam ada banyak syaratnya, bukan hanya berperang begitu, apatah lagi peperangan itu tidak jelas maksudnya. Kerana kita lihat di situ AS ni kadang-kadang dia mengatakan darah orang yang menentang dia halal apa semuanya, bunuh sana bunuh sini dengan secara keganasan. Itu adalah tidak betul pada pandangan Islam.